Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat semua? Apa khabar guys? Hai semua, sihat? Masuk live. Saya minta jasa baik semua kawan-kawan, tolong sharekan, ambil link live, sharekan dekat grup masing-masing. Dan yang paling penting, dekat grup saya. Siapa-siapa kawan-kawan yang ada dalam grup Special Dealer, yang ada dalam grup Info Tun Wow Hafiz Arif, ataupun ada dalam grup Khas Hafiz, grup ni, anda boleh ambil link live ni dan sharekan dekat mereka supaya mereka boleh tonton lah. Apa khabar semua, sihat Kita nak bagi live ni cukup 20 orang dulu. Okey, kemudian nanti baru kita start lah sesi live coaching ni. Okey, pertama sekali selamat datang ke dalam live pada hari ni. Hari ni saya buat awal sikit, seperti yang saya katakan pukul 4, tapi terlajak 4 suku. Biasalah, sebab pukul 4 ni waktu-waktu saya pergi post SIM card. Jadi hari ni sebenarnya saya tadi baru saja lepas post SIM card. Ini on the way balik rumah. Jadi jangan risau, saya tak mengacau mana-mana. Saya hanya pergi post SIM card sahaja. Okey, sihat semua Okey, jadi kawan-kawan, minta tolong sharekan link live ni, sharekan dekat grup WhatsApp masing-masing, sharekan dekat dealer masing-masing sebelum kita boleh start live ni. Dalam jam, tak payah jam lah, dalam kalau cukup ada 20 orang viewer, kita boleh start lah live ni. Okey tak semua? Okey, saat pertama sekali, sihat sihat semua. Okey, mungkin ada kawan-kawan yang dekat sini yang tertanya-tanya saya daripada mana. Okey, saya baru sahaja lepas post SIM card dekat post laju tadi. Waktu-waktu macam ni, waktu pukul 4 ni biasanya saya akan post SIM card. Tapi biasa kan saya akan buat live pukul 5 kan. Tapi saya anjak ke pukul 4 sebab saya ada hal sikit pukul 6 tu. Jadi saya anjakkan ke pukul 4 lah. Pukul 4 ni pun sebenarnya saya busy juga sebab saya nak pergi post SIM card. Tapi saya cubalah setkan masa tu. Jadi tu yang terlajak jadi 4 suku. Jadi sekarang ni on the way balik. On the way balik saya takut lambat, jadi saya terus je buka live. Kita tukar-tukar sikit tempat kan. Hari kali ni dalam kereta, jadi korang tak bosan. Lawa spek spek pinjam tuan. Tak mampu nak beli yang mahal. Ni yang ciplak punya. Okey, tolong sharekan link live ni dekat grup saya Special Dealer, ataupun dekat grup apa ni, Info Tun Wow Hafiz Arif, ataupun dekat grup Khas Hafiz Arif. Bagi cukup 20 orang yang tonton live ni, jadi kita boleh start lah live ni. Sekarang ni baru 12 orang viewer sikitnya. Nampaknya ramai yang dah pandai, alhamdulillah. Sihat Tuan Zikri? Tuan Yi sihat? Tuan Yi sekarang ni komisen naik mendadak kan. Sihat semua, saya doakan semuanya sihat-sihat belaka, mudah-mudahan. Apa khabar Tuan Fizi, sihat Okey, tak apalah. Lagi saya tunggu lagi kurang, jadi saya terus je lah start live pada hari ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hafiz Arif. Pada hari ni saya adakan live dekat dalam kereta, disebabkan saya baru saja selesai post SIM card. Okey, saya post SIM card dekat post laju. Jadi lepas habis live je saya terus, lepas habis post je saya terus on live. Ini kira on the way nak balik ke rumah balik lah. Tak clear ke? Saya harap clear Okey, dan saya perkenalkan, nama saya Hafiz Arif. Untuk
untuk kawan-kawan yang baru saja menyertai bisnes ni ataupun baru mengenali saya, salam perkenalan. Apa khabar? Okey, saya doakan tuan-tuan semua sentiasa sihat sejahtera, dimurahkan rezeki, panjang umur dan sentiasa mencukupi. Okey. Dan untuk ahli-ahli yang baru dekat sini ada tak? Cuba komen sikit. Komen sikit untuk orang yang baru menyertai bisnes ni, anda yang baru menyertai bisnes ni. Khas untuk ahli yang baru Khas untuk ahli yang baru, siapa ahli baru kat sini? Komen sikit. Okey, saya nak bagi anda kredit RM30 percuma. Okey, mungkin saya akan pecahkan kredit tu pada 3 orang ke. Tengoklah, kalau ramai, kalau sikit saya bagi seorang je. Untuk mereka yang baru-baru ni, jika anda aktif tonton live saya daripada awal sampai akhir, okey, untuk sesi penerangan tentang Tuan Wow ni, kemungkinan besar anda berpeluang untuk menang top up sebanyak RM30 daripada saya. Jadi pastikan anda aktif tonton live ni sampai habis. Ni cara untuk saya pastikan tonton. Okey. Jadi yang seterusnya, saya dah perkenalkan nama saya. Okey, dan umur saya sekarang ni 30 tahun. Salam perkenalan jika anda belum mengenali saya. Dan untuk pengetahuan sedikit, apa ni kita panggil, pengenalan tentang diri saya. Saya ni bermula di dalam bisnes ni pada tahun 2015 lagi. 2015 lagi. Okey, dan sekarang ni dah tahun 2020. Jadi setakat ni saya sudah pun buat bisnes ni sudah hampir 5 tahun lah. Bukan hampir 5 tahun, memang sudah 5 tahun dah pun. Okey. Dan 5 tahun pembabitan saya dalam bisnes ni, alhamdulillah, inilah satu-satunya tempat saya cari makan. Ini je lah bisnes yang saya bergantung harap. Dalam bisnes ni lah saya survive, saya boleh makan, saya boleh hidup. Dalam bisnes ni lah saya boleh menyara anak saya boleh menyara keluarga saya boleh bantu mak ayah mertua dengan duit daripada jual SIM card ni lah. Okay. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan, dah 5 tahun saya buat bisnes ni. Dan memang 5 tahun tu pendapatan saya hanya menerusi satu saja source dia, iaitu Tuan Wow, jual SIM card lah. Jadi kalau ada rakan-rakan tanya boleh hidup ke dengan bisnes ni, jawapan saya boleh hidup, tak ada masalah. Kita boleh hidup dengan bisnes ni. Okey, jadi kalau rakan-rakan yang ada pemikiran nak buat full time bisnes ni, silakan, boleh, tak ada masalah. Cuma saya nasihatkan, kalau betul-betul nak buat full time tetapi ada keluarga, saya cadangkan buat dulu secara part time sampailah komisen anda sudah sama dengan gaji dan sudah ada 3 bulan ataupun 6 bulan simpanan gaji. Okey, jadi anda boleh buat secara full time. Ada banyak kawan-kawan saya yang sekarang ni buat bisnes ni secara full time, termasuk saya sendiri. Okey, nak cakap bisnes ni sesak-sesak ataupun ngam-ngam, boleh jugalah ngam-ngam. Ada yang ngam-ngam, boleh juga dikatakan selesa jugalah dengan pendapatan yang ada sekarang. Boleh lah, tak ada masalah. Okey, yang penting dalam bisnes ni tak ada istilah kita boleh buat santai-santai tapi dapat hasil luar biasa, tak boleh. Dalam bisnes ni anda kena bekerja keras. Siapa yang cakap dengan anda bisnes ni santai-santai tapi anda boleh kaya raya, anda jangan percaya. Okey, tuan-tuan, jangan percaya. Dalam bisnes ni anda nak berjaya, anda nak hasil yang besar, anda kena kerja keras. Kerja sangat keras. 5 tahun saya kerja sangat keras. Saya jual SIM card ni, saya konsisten menjual setiap bulan atas 15 SIM card, setiap bulan. Alhamdulillah, selepas 5 tahun tu barulah saya selesa lah. Okey. Jadi ini adalah sedikit sebanyak pengenalan tentang diri saya. Okey. Dan apa lagi saya nak ceritakan? Okey, jadi itu sajalah pengenalan diri saya. Okey, jadi kat sini saya nak menerangkan kepada tuan-tuan apakah sebenarnya itu bisnes Tuan Wow. Okey. Buat yang baru menyertai live ni, okey, ini anda sekarang ni nampak saya dalam kereta. Okey, saya just nak mengingatkan yang mana saya sebenarnya baru saja lepas post SIM card tadi. Okey, saya daripada post laju. Sekarang ni saya on the way balik rumah lah. Jadi takut tak sempat, takut lambat, jadi saya terus on live dalam kereta terus. Okey, jadi untuk pengetahuan kawan-kawan kita yang baru, apakah itu sebenarnya bisnes Tuan Wow? Mungkin anda baru menyertai bisnes ni ataupun sudah lama menyertai tapi sebenarnya tak berapa faham.
ataupun memang dah lama menyertai dan dah ada komisen, tapi mungkin dah lama berkarat dan nak buat balik, nak recap balik. Jadi kat sini saya buat live ni adalah untuk saya menerangkan sebenarnya apakah sebenarnya itu bisnes Tuan Wow. Okey. Jadi dekat sini, apakah itu sebenarnya bisnes Tuan Wow? Okey, untuk pengetahuan rakan-rakan semua, Tuan Wow ni adalah satu program, program yang telah foundernya adalah Mr. Nelson Tong. Okey. Dia ni telah mencipta satu peluang untuk kita buat duit daripada penggunaan harian manusia. Okey. Dulu dia pernah memikirkan dia nak buat satu bisnes yang mana bisnes yang produk ni adalah produk kegunaan manusia. Ada 3 benda yang dipikirkan. Sama ada perubatan, barang-barang hospitalization, barang-barang hospital. Kan? Barang-barang hospital semua orang akan guna sebab semua kan. Okey. Yang kedua, peralatan contohnya macam untuk kematian, semua orang pasti akan mati kan. Jadi dia nak supply benda tu. Bisnes yang tu lah berkaitan dengan produk macam ni lah, kematian kan. Yang ketiga adalah handphone. Handphone pun semua orang guna. Jadi setelah dia fikir, dia decide dia nak buat bisnes yang berkaitan dengan produk telco, produk mobile lah. Okay. Jadi dekat situ, itulah terhasilnya program Tuan Wow ni. Jadi untuk pengetahuan rakan-rakan, especially yang baru-baru, bisnes ni, program Tuan Wow ni bukannya dicipta pada bulan lepas, bukannya tahun lepas, bukannya 2 tahun lepas, bukannya 5 tahun lepas. Tapi program ni sebenarnya telah dicipta daripada tahun 2010 lagi. Jadi sekarang ni bisnes ni telah 10 tahun. Syarikat ni sebenarnya dah 10 tahun dah pun. Kalau anda ada anak anda tu dah 10 tahun dah. Dah darjah 4 dah pun. Jadi nak cakap lama tak lama, memang dah sangat lama. Dan daripada sini kita dah tahu syarikat ni memang dah kukuh, sangat kukuh. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab dia dah 10 tahun dan tak ahli dia yang buat bisnes ni. Setiap bulan tak pernah dia gagal bayar, bahkan dia sentiasa on time ataupun awal 1 hari, awal 2 hari. Inilah untuk pengetahuan anda, pengenalan tentang syarikat Tong Group, bisnes Tuan Wow ni. Sedikit sebanyak untuk anda kenal apakah itu sebenarnya Tuan Wow. Okay? Dan yang kedua, untuk pengetahuan anda, Tuan Wow ni adalah satu program di mana dia mengeluarkan satu SIM card. SIM card ni sama saja, anda boleh buat SMS, call dan internet sama. Tapi pada masa yang sama, apabila anda jadi pengguna SIM card ni, anda ajak orang, anda ajak orang untuk guna SIM card ni, maka apabila mereka guna, mereka top up saja, anda akan dapat duit. Anda akan dapat duit sebab anda sebagai referral, anda yang mengajak dia guna SIM card ni, anda akan dibayar duit. Bagaimana anda dibayar? Anda bukan dibayar daripada penjualan SIM card, bukan. Kalau anda beli SIM card RM10, anda jual pada dia RM10, anda tak ada apa-apa untung kan. Orang nampak macam kat mana untung? Sebenarnya kita bukan untung daripada penjualan, tapi kita untung berdasarkan daripada penggunaan SIM card. Kita jual SIM card, beli RM10, kita jual RM10. Tapi setiap kali dia top up, kita akan dapat untung. Dia tak payah top up dengan kita. Dia boleh top up dekat mana-mana sahaja pun kedai yang ada di sekeliling dia. Kat mana selama ni dia guna SIM card, contohlah dia guna U-Mobile, ataupun dia guna Digi, dia guna Celcom, dia guna Maxis kan. Kat mana dia top up selama ni? Internet banking ke, kat 7E ke, kat Speedmart ke, kat kedai mana-mana kedai ke. Bila dia dah pakai Tuan Wow, sama saja dia top up dekat kedai yang sama. Cuma dia top up Digi lah. Bila dia top up je, anda automatik akan dibayar duit. Macam mana syarikat ni buat? Syarikat ni buat simple je. Contoh, saya pengguna SIM card Tuan Wow. Saya ajak mak saya guna SIM card ni. Mak saya selama ni dia guna Celcom. Dia bayar 100 lebih sebulan. Bila dia guna Tuan Wow, dia bayar RM50 je. Dia top up Celcom, dia top up dekat 7E. Bila dia guna SIM card Tuan Wow, sama je, dia pergi 7E, dia top up. Tapi dia top up Digi. Jadi bila dia top up je, contoh dia bayar RM50 top up. Dalam RM50 tu, biasanya kalau dia top up Celcom RM50, Celcom akan dapat RM50 tu untung kan. Kali ni bila dia top up Digi RM50, katakan RM30 milik Digi, RM20 milik Tuan Wow. RM5 dalam RM20 tu, RM5 adalah milik kita sebagai ejen. Macam tu konsep dia. Kita tak perlu risau, kita tak payah fikir kan dia top up dekat mana.
Kita tak perlu fikir. Contoh, saya daftarkan mak saya. Okey, mak saya katakanlah dia duduk dekat Kedah, saya duduk kat KL. Okey, mak saya pergi top up dekat 7E dekat area Kedah. Okey, automatic dia top up 50, saya dapat RM5, katakanlah commission kan. Okey, saya tak payah fikir dia top up dekat kedai mana, saya tak payah fikir. Semua kedai dia top up, tak kira lah mana-mana kedai pun, saya tetap akan dapat duit. Saya tak payah fikir nak bayar sewa kedai tu, tak payah fikir. Saya tak payah fikir nak bayar gaji pekerja yang jualkan top up saya, tak payah fikir. Saya tak payah fikir sistem yang tolong bantu top up kan, tak payah fikir. Saya tak payah fikir macam mana saya nak bayar DG, tak payah fikir. Saya tak payah fikir macam mana saya nak bayar Tun Wow sebab buat program ni, tak payah fikir. Yang kita fikir, dia top up RM50, kita dapat commission RM5, 10%. Ini konsep dia. Okey. Jadi dalam bisnes ni sangat simple. Kerja anda hanya ajak aja orang guna SIM card, dia top up, tuan-tuan akan dapat duit. Setiap kali dia top up, setiap kali tu tuan dapat duit. Okey, bila saya cakap tentang penggunaan, biasanya orang akan terus guna SIM card. Setiap kali dia guna, bila lama dia guna SIM card, tiap-tiap bulan confirm top up punya. Kadang-kadang orang tak top up tiap-tiap bulan, orang top up tiap-tiap minggu pun ada. Tiap-tiap hari pun ada, tuan-tuan. Okay? Jadi setiap kali dia top up tu, setiap kali tu tuan akan dapat duit. Katakanlah kalau dia guna handphone 5 tahun, okay? Dia guna 5 tahun, maka selama tahun tu tuan akan terus dapat duit daripada dia. Tuan-tuan nampak tak? Inilah nama satu bisnes di mana tuan-tuan hanya jual sekali je SIM card pada dia, tapi tuan-tuan akan dibayar berkali-kali, beratus-ratus kali tuan akan dibayar. Okay? Kalau itu dia guna 5 tahun, kalau dia guna 10 tahun, macam mana tuan-tuan? Kalau dia guna 15 tahun, kalau dia guna sampai dia jadi, maknanya sampai dia meninggal dunia lah tuan akan terus dapat duit daripada dia. Contoh, mak saya guna SIM card daripada umur saya 15 tahun lagi. Sekarang umur saya dah 30 tahun. Maknanya saya dah 15 tahun dah saya guna SIM card. Okey, daripada tahun 2005 lagi sampai sekarang 2020 saya guna SIM card. Maknanya selama 15 tahun ni saya duk membayar top up setiap bulan. Selama ni syarikat telco tu untung saja daripada saya. Dia dapat duit, dia collect je duit. Sebab setiap bulan, setiap hari saya nak guna handphone kan. Nak call lah, nak SMS lah, nak guna internet lah, nak guna Facebook lah, nak TikTok lah, apalah. Okay. Jadi dekat situ, itu game dia. Jadi bila tuan-tuan nak ajak orang guna SIM card, Kalaulah dulu saya contohnya, saya ajak adik saya daripada dia umur 15 tahun lagi, saya dah suruh dia tukarkan SIM card kepada Tun Wow. Sampailah dia dah umur 30 tahun, dia masih lagi guna handphone. Dalam handphone dia tu memang pakai SIM card Tun Wow. Maka daripada umur 15 sampai dia umur 30 tahun, 15 tahun dia guna tu, saya makan komisen daripada dia setiap kali dia top up. Tuan-tuan nampak tak potensi bisnes tu? Okay. Maknanya padahal saya ajak dia tukar SIM card tu masih di umur 15 tahun tu sekali je. Tapi sampailah di umur 30 tahun, dia masih guna handphone. Selagi dia masih guna handphone, selagi tu saya dapat duit. Itu baru umur 30 tahun. Kalau dia guna sampai di umur 60 tahun, macam mana? Adakah handphone yang akan digunakan sampai meninggal dunia? Memang akan guna sampai meninggal dunia, sampai tua. Nenek saya pun sampai sekarang masih guna handphone. Walaupun dia tak pandai nak ber-TikTok, walaupun dia tak pandai nak bersemula, kan? Tapi dia guna handphone. Tak kisahlah kalau dia tak guna internet pun, tapi dia tetap ada handphone. At least dia boleh buat call, untuk call cucu-cucu dia, untuk call anak dia. Jadi penggunaan handphone adalah satu penggunaan yang sangat lama. Maka anda akan buat duit secara berulang-ulang dengan sangat lama. Rakan-rakan, dekat sini saya nak beritahu, dekat sini saya nak menampakkan kepada rakan-rakan semua, tak ramai orang yang nampak peluang dalam bisnes telco ni. Okay? Tak ramai orang yang nampak peluang dalam bisnes telco. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab mereka nampak beli SIM card, jual SIM card, jual barang ni harga RM10. Bila dia tengok kita punya bisnes ni produk-produk RM10, jual barang RM10, dia rasa macam benda ni kecil. Rasa macam alah, untung berapa lah sangat, jual RM10, bila nak untung? Okay? Itu satu dia fikir. Dia mula akan fikir, kalau kita orang top up kita dapat 10%, katakanlah saya andalkan 10% kan. Okay, kita andalkan 10%. Katakanlah kalau dia top up RM50, kita dapat 10%, maka kita akan dapat RM5. Dia akan cakap, alah, dapat RM5 je untung, bila nak kaya? Dia akan fikir macam tu. Mereka akan fikir macam ni, kalau orang top up RM10, dapat 10%, dapat RM1 je, bila nak kaya? Okay. Ramai orang dia tak nampak peluang dalam bisnes telco ni. Tapi tuan-tuan kena tahu, dalam bisnes kita ni,
untuk kita dapatkan satu duit yang banyak, memang kita kena main volume. Sebab kalau orang top up RM50, kita dapat RM5. Kalau kita nak itu baru seorang top up, kita dapat RM5. Kalau kita nak dapat satu kali orang top up, kita dapat RM500, maka kita kena ada 100 orang. 100 orang yang top up RM50, seorang kita dapat RM5. Kalau 100 orang, kita dapat RM500. Betul? Jadi itu total kita dapat 100 orang top up, kita dapat RM500. Tapi tuan-tuan, kat sini pendapatan tu, bila kita main volume, dia akan jadi banyak. Banyak tu dah satu hal. Tapi yang paling penting yang kita nampak kat sini dalam bisnes ni, duit tu kita akan dapat tiap-tiap bulan berulang. Okay? Walaupun pendapatan tu kita ramaikan sampai 100 orang pelanggan, kita dapat 500. Tapi tuan-tuan kena tahu, pendapatan yang kita dapat tu berulang-ulang. Ini yang tak ada pada bisnes lain, tuan-tuan. Benda ini yang tak ada pada bisnes lain. Ramai orang tak nampak benda ni. Saya bagi tahu contoh. Okay, saya comparekan dalam beberapa bisnes. SIM card. Yelah, kita jual SIM card, barang tu RM10. Orang top up RM50, okey, kita dapatlah 10%, kita dapat untung RM5. Bila nak kaya? Okey. Tapi orang yang jual tudung, katakanlah dia jual tudung ayam. Okey, dia jual tudung ayam, bentuk dia ayam. Satu kali tudung dia jual, dia untung RM1,000. Okey, dia jual harga tudung tu RM1,000. Katakanlah dia buat tu bukan cukup main cantik, modal RM200. Orang beli tudung tu RM1,000, dia dapat untung RM800. Satu barang pun untung RM800, tuan. Tapi tuan untung, orang top up sekali tuan dapat RM5 je. Mana untung? Memang kita akan nampak jual tudung tu untung. Tapi tuan-tuan kena tahu, orang tu dah pakai tudung tu, dia beli tudung tu, baru kita dapat untung. Tapi setiap kali dia sarungkan tudung tu, mana-mana dia pergi dia sarung, mana-mana dia pergi dia sarung, kita dapat untung tak? Kita tak dapat untung, tuan-tuan. Kita tak dapat untung. Tapi dalam bisnes SIM card, walaupun satu SIM card tu kita jual, dia top up, kita dapat RM5. Tapi dia akan guna lama, tuan, handphone. Katakanlah kalau dia guna 5 tahun je, 5 tahun saja. Okey, 5 tahun. Bulan dia top up RM50, kita akan dapat RM5. Kalau 12 bulan, kita akan dapat RM600. Kita akan dapat RM60. Okey, RM60. Kalau 10 tahun dia guna handphone, dekat situ saja kita dapat RM600. Itu baru dia seorang, tuan. Itu baru dia seorang. Okey. Jadi dekat sini tuan-tuan kena tahu, apa beza bisnes yang jual sekali dapat untung sekali dengan bisnes yang repeat sale. Repeat sale memang untung dia kecil. Tuan-tuan boleh main volume. Tapi kalau bisnes yang untung besar, tuan-tuan jual macam banyak pun, tuan-tuan tak akan dapat repeat sale. Jadi tuan-tuan kena pandai beza. Mana bisnes yang repeat sale yang tinggi, mana bisnes yang tak repeat sale yang tinggi. Kalau tuan-tuan penat menjual, tuan-tuan kena cari satu bisnes yang repeat sale dia sangat tinggi. Ini cara dia. Saya bagi tu contoh. Waktu zaman COVID macam ni. Okey, waktu zaman COVID macam ni, berapa banyak bisnes yang tutup. Disebabkan apa, tuan-tuan? Disebabkan sekarang ni tak normal. Okey, orang tak boleh pergi mana-mana kan. Orang tak boleh keluar, orang tak boleh apa. Jadi tersekat. Berapa banyak bisnes yang jatuh, tuan. Orang yang jual tudung dekat mall ke apa ke kedai terpaksa tutup. Maintain terpaksa bayar. Tapi sale tak ada. Bila sale tak ada, tuan-tuan, dia tak boleh buat untung. Tapi bagaimana dengan bisnes telco, kan? Waktu COVID ke, waktu ekonomi jatuh ke, kerajaan bertukar ke, apa ke, orang tetap akan guna handphone. Waktu sekarang ni, tuan, waktu orang tengah sesak duit, tak ada, gaji dikurangkan, ada gaji yang hilang bergantung kepada pendapatan harian. Ada orang bisnes, kedai-kedai terpaksa tutup. Tapi orang jual SIM card macam mana, tuan? Orang jual SIM card tetap buat duit juga. Tiap-tiap bulan, 21 hari bulan, komisen masuk. Sebab apa? Sebab orang terus guna handphone. Jadi ini beza dia, tuan. Ini beza ni, bisnes yang repeat sale dengan bisnes yang tak repeat sale. Tuan-tuan kena tahu. Sekarang ni tuan-tuan buat bisnes yang repeat sale sangat tinggi. Tuan-tuan buat duit daripada penjualan. Tuan-tuan buat duit daripada penggunaan, bukan daripada penjualan. Tak ramai orang yang nampak peluang dalam benda ni. Bila kita dah nampak peluang, Tuhan tu dah nampakkan kita peluang dalam benda ni, sepatutnya kita kena hargai, kita kena buat. Itu cara dia. Okey. Jadi di sini rakan-rakan, saya nak menasihatkan, apa yang rakan-rakan buat sekarang ni sudah betul. Cuma apa kerja kita sangat simple. Kita hanya perlu ramaikan pelanggan saja. Kita tak perlu pening-pening. Ramaikan saja pelanggan. Satu masa komisen kita akan besar. Bila komisen kita dah besar ke, komisen kita kecil ke, apa yang paling pentingnya, kita akan dapat duit tu secara berulang-ulangan. Benda ni yang tak ada pada bisnes lain. Okey. Saya bagi contoh pada tuan. Ada satu kawan saya ni. Okey, ada satu kawan saya ni. Dia berniaga dekat satu kedai lah.
Okay, dia berniaga dekat satu kedai. Dia menjual pisang goreng. Dia mengharapkan pada pendapatan daripada budak-budak balik sekolah. Okay, jual pisang lah, jual pisang. Jadi dekat sini tuan-tuan, bila berlakunya waktu COVID macam ni, dia tak boleh nak buat sale. Dia tak boleh nak buat sale. Jadi bila sale tak ada, sudah 2 bulan sale tak ada sebab tak boleh nak buka kedai disebabkan COVID macam ni. Sale kosong tuan. Kedai tak boleh buka. Tapi nasib baik tuan, dia dah mulakan bisnes ni daripada tahun lepas lagi. Dan sekarang walaupun dia tak ada pendapatan daripada dia jual pisang goreng, daripada pendapatan daripada dia menjual dekat gerai-gerai tu, tapi sekarang ni pendapatan dia bulan-bulan masuk dalam akaun bank dia, dalam Tonwow. Tonwow beri dia 3,000 sebulan. Jadi bayangkan tuan-tuan, kalaulah dia tak ada Tonwow tu, apa jadi dengan dia tuan? Orang-orang yang bergantung kepada penjaja-penjaja, yang bergantung, yang tak boleh buka kedai ni, macam mana tuan? Itu sebab ni kadang-kadang kita tak nampak tahu peluang ni. Peluang ni tak ramai orang nampak. Sebenarnya bila kita dah dapat peluang dalam bisnes ni, kita kena hargai, kita kena buat. Sebab kita tahu mungkin sekarang waktu ni peluang, mungkin sekarang ni pendapatan yang kita tengah buat ni, kita tak rasa benda ni perlu tau. Kita tak rasa pendapatan ni diperlukan. Tapi satu masa percayalah kata saya, kita pasti akan perlukan pendapatan ni juga. Kita pasti akan perlukan. Mungkin bukan sekarang, tapi satu masa nanti. Kenapa saya cakap macam tu? Okey, sekarang ni waktu COVID, orang dah ramai perasan. Okey, waktu COVID ni orang dah ramai perasan. Orang dah ramai nampak dan memerlukan pendapatan ni. Especially macam saya cakap yang penjaja-penjaja kan, ataupun orang yang bergantung kepada gaji harian, ataupun orang yang bekerja tiba-tiba gaji langsung tak ada. Contoh macam bapa mentua saya kan, kerja dekat sekolah. Bila sekarang ni dah tak boleh kerja, gaji memang tak ada. Okey, diorang tak bagi gaji, memang kosong. Okey, jadi orang-orang ni dia dah dapat peluang. Mungkin sebahagian daripada orang dia dah nampak peluang benda ni. Contoh, saya bagi tahu contoh kan, macam Tuan Roshid kan, dia buat bisnes kowe. Okey, kowe atau kuku macam penapis saya. Waktu-waktu macam ni orang tak boleh nak buat sale sebab dia tak boleh nak buat maintenance. Kowe kan, tak boleh masuk rumah dan sebagainya. Jadi pendapatan tu terhenti. Orang-orang macam ni dia dah mula perasan betapa pentingnya passive income. Masa ni diorang dah nampak, kalau lah aku buat dulu bisnes ni, diorang dah nampak. Tapi mungkin ada sebahagian orang yang sekarang ni dia masih selesa lagi, dia ada gaji lagi, perniagaan dia masih berjalan lagi, dia tak rasa. Tapi percayalah tuan-tuan, satu hari semua orang akan rasa juga betapa pentingnya passive income tu. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab satu masa kita mesti akan sakit juga. Bila kita sakit, kita tak mampu nak bekerja, masa tu barulah kita tahu betapa pentingnya passive income tu. Okay, betapa pentingnya passive income tu. Ataupun tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak akan sakit lah, kita tak tahu kan. Tapi satu masa, mesti ada satu masa, katakanlah orang ni dia bekerja, tapi dia tak tahu sampai bila dia akan bekerja, sampai bila bos dia boleh bagi dia gaji, sampai bila company dia tu boleh bayar dia, boleh ambil dia sebagai bekerja. Satu masa bila dia dah diberhentikan kerja, ataupun dah kontrak dah habis, dia kena duduk rumah, masa tu nak cari kerja pun tak boleh. Masa tu baru dia tahu betapa pentingnya passive income. Masa tu dia akan tahu. Ataupun satu masa dia mesti akan meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, ataupun dia sakit, dia tak boleh bekerja langsung, masa tu barulah dia rasa betapa pentingnya passive income. Kalaulah aku dah tinggalkan passive income dulu, waktu aku meninggal dunia ni, ataupun aku sakit, aku tak boleh buat apa-apa ni, kalaulah aku dah ada passive income, mesti sekarang ni keluarga aku terbela. Dia mula rasa kalau. Okay? Kalaulah waktu COVID macam ni, kan, aku dulu dah buat bisnes ni betul-betul, aku dah ada passive income, mesti sekarang ni aku tak kerja, aku duduk rumah pun aku boleh tersenyum. Adalah duit masuk tiap-tiap bulan. Inilah tuan yang saya nak nampakkan betapa pentingnya pendapatan passive tu. Okay? Tuan-tuan kena nampak, apa yang tuan-tuan buat bisnes ni sebenarnya bukan sebab tuan-tuan suka jual SIM card. Kita buat bisnes ni, saya cakap betul-betul pada tuan, tak ada orang pun suka jual SIM card. Saya pun tak suka jual SIM card tuan. Saya suka apa tuan? Saya suka duduk rumah je. Duduk rumah dapat duit. Kalaulah betul kita boleh duduk rumah, tak payah buat apa-apa langsung. Jangan buat apa-apa. Jangan buat bisnes online apa, saya tak nak. Main saham ke saya tak suka. Saya nak duduk rumah je tapi dapat duit. Boleh tak macam tu? Saya yakin semua orang suka macam tu. Semua orang akan suka macam tu. Tapi soalnya benda tu hampir mustahil. Betul lah, hampir mustahil.
Jadi sekarang ni kalau tuan-tuan nak dapat benda macam ni, tuan-tuan kena buat satu benda yang betul-betul passive income, yang boleh dapat passive income. Sekarang ni apa yang tuan-tuan buat ni bukan tuan-tuan jual SIM card, tapi tuan-tuan sekarang ni sedang mengumpulkan tuan-tuan punya passive income, sedang membina tuan-tuan punya passive income. Pada hari ini tuan-tuan, pada hari ini setakat ni saya telah kumpulkan tabung passive income saya tu sebanyak 60,000 sebulan. 60,000 sebulan. Jadi kalau satu masa saya tak buat pun bisnes ni, saya tahu 60,000 ada tiap-tiap bulan dalam akaun bank saya. Paling hidap pun kalau teruk pun dia jatuh pun, mungkin dia akan jatuh, paling hidap pun dia akan jatuh 30,000 sebulan. Saya dah ada satu pendapatan bisnes. Sebab apa saya ada pendapatan ni? Sebab apa saya tahu passive income? Sebab saya tahu manusia akan terus guna handphonenya. Dia akan terus top upnya. Nak atau tak nak, dia akan guna. Saya takkan boleh halang dia daripada dia jangan guna handphone, jangan guna handphone. Tak boleh. Confirm dia akan guna dan dia akan top up. Jadi sekarang ni tuan-tuan boleh tengok sekarang ni berapa tuan-tuan punya income commission top up tuan-tuan punya dan tuan-tuan. Okey, itu adalah pendapatan passive tuan-tuan. Apa kerja tuan-tuan sekarang ni? Banyakkan saja pendapatan tu. Tuan-tuan tinggikan saja pendapatan tu. Jangan berputus asa, kena konsisten, kena jalan, buat saja. Okey, ini cara dia. Jadi sekarang ni dalam bisnes ni terlalu simple. Tuan-tuan tak payah pening-pening. Apa kerja tuan-tuan? Ramaikan saja pelanggan, kembangkan tim. Satu masa komisen tuan-tuan akan banyak. Konsep dia macam mana? Tuan-tuan ramaikan pelanggan. Mak, adik, ayah, adik-beradik, dalam kawan-kawan, dalam kontak handphone tu, semua tuan-tuan cerita tentang SIM card ni, kelebihan SIM card ni, ajak mereka guna. Bila mereka guna, tuan-tuan susun. Kira berapa orang pelanggan tuan-tuan. Kira daftar. Ramaikan saja pelanggan. Okey? Ramaikan saja pelanggan. Satu masa bila pelanggan tuan-tuan dah ramai, dan tentulah jumlah top up akan banyak, pasti komisen tuan-tuan akan besar juga. Saya untuk mendaki pada komisen saya yang sekarang, tuan-tuan tengok komisen saya satu bulan 60,000. Tuan-tuan nak tengok saya dapat komisen 60,000 macam ni, saya bermula daripada satu bulan RM53 je. Okey? Bulan pertama saya bermula dengan income RM53 saja. Bulan kedua naik 180. Bulan ketiga naik 300-500. Bulan keempat naik 1,000. Okey. Saya bermula dengan kecil juga. Tapi bila 5 tahun saya buat dia jadi besar macam ni. Sama juga macam tuan-tuan. Okey. Mulakan daripada kecil. Kita memang akan bermula dengan kecil dulu. Yang penting kita jangan berputus asa. Buat jalan terus, ramaikan pelanggan. Okey. Apa yang nasihat yang saya nak beritahu kepada rakan-rakan untuk yang baru bermula dalam bisnes? Ramaikan pelanggan kita. At least pastikan kita ada pelanggan kita minimum 400. Kalau tuan-tuan dah ada 400 orang pelanggan, saya yakin dan percaya komisen tuan-tuan pasti besar. Minimum 10,000 mesti ada. Mesti ramai fikir, banyaklah 400. 400 memang banyak kan. Tapi pendapatan 10,000 tiap-tiap bulan passive pun banyak juga. Jadi tuan-tuan nak dapat hasil banyak, kerja pun kena banyak juga. Dia macam tu. 400 bukan dia tuan-tuan kena buat hari ni. Tapi tuan-tuan layan sikit demi sedikit. Enjoy buat benda ni. Sikit demi sedikit. Mungkin satu bulan 10, satu bulan 5, 10, 15, 20. Lama-lama mungkin selepas 2 tahun, selepas 3 tahun, tuan-tuan tengok dah kumpul dah 400 orang ahli yang aktif. Masa tu tuan-tuan akan dapat satu pendapatan besar. Apa salahnya tuan-tuan? Saya cadanglah. Apalah salahnya kan? Kalau lah kita daftar satu bulan tu 10 orang kan. Okey. Ismak. Okey, kalau saya bagi cadangan lah, saya nak tuan-tuan berfikir tau sebenarnya. Saya nak korang-korang berfikir. Kalau lah satu bulan tuan-tuan daftar 10 orang. Kalau satu tahun dah 120 orang kan? Dah 120 orang. Kalau tuan-tuan buat dalam masa 3 tahun, masa tu dah 360 orang. 360 orang, boleh dikatakan 400 lah. Okey, 400. Bayangkan tuan-tuan, selepas 3 tahun tuan-tuan punya pendapatan pasif, commission top up yang tiap-tiap bulan orang top up, tuan-tuan boleh dapat 10,000. Tak luar tuan, tak luar biasa ke? Kita ni tuan, kerja dengan orang 3 tahun belum tentu bos kita boleh bagi 10,000 sebulan. Kalau dia boleh bagi kita 10,000 sebulan ni pun tuan-tuan, bukannya kita boleh duduk rumah tengok TV, dia masukkan Ismak, duit dah masuk 10,000 ni. Tak boleh tuan. Tak boleh. Okey, dia tak akan buat macam tu. Kalau kita dapat dibayar 10,000 sebulan pun, kita kena turun bekerja. Kena kerja pagi balik petang ataupun pagi balik malam. Baru kita boleh dapat. Tapi dalam bisnes ni tuan buat
10 sebulan saja, cukup 3 tahun, dah cukup 400. Tuan-tuan boleh duduk rumah tengok TV je kan. Layan bini, layan anak, masuk tiap-tiap bulan 10,000. Ini saya boleh janjikan kepada tuan-tuan, bila tuan-tuan cecah 400 pendaftaran, biasanya pendaftar komisen memang akan jadi macam tu. Okay? Jadi kita tak perlu takut. Dalam bisnes ni, bukannya kita nak kena berjaya sekarang. Kita tak perlu berjaya sekarang. Tapi kita ada target kita. Kita dah tahu bila target kita. Kalau kita buat 10 sebulan pun, cecah 3 tahun pun, kita dah boleh dapat 400. Income kita dah 10,000. Benda tu dah cukup banyak kan? Dah cukup banyak. Tapi manusia ni, masalah kita sekarang ni, masalah ramai orang yang buat bisnes tahun wang, tak kira lah buat bisnes tahun wang ke, buat bisnes 10 ke, buat bisnes apa-apa benda ke kan. Masalah dia susah sangat nak konsisten. Cukup susah nak konsisten. Cukup susah nak buat benda tu lama. Buat 3 bulan, buat 4 bulan sikit, tiba-tiba dah hilang. Dah hilang. Apa sebab dia hilang? Boring. Masalah dia adalah boring. Boring lah aku buat benda ni. Aku nak try benda lain pula lah. Aku nak cuba benda lain lah. Aku nak try. Masalah kita ini tuan-tuan. Kalaulah kita terus buat je, tak kira buat 10 ke kan. Cukup 3 tahun dah 400. Komisen kita dah banyak, dah lebih 10,000. Sebab itulah saya kata dalam bisnes ni, semua orang boleh dapat pendapatan banyak. Tapi satu je, dia kena bersabar, dia kena buat sikit-sikit konsisten buat. Sampai cecah 400 tu pendapatan confirm mesti ada punya, mesti ada yang besar. At least 5 figure mesti ada. Okay. Cuma sekarang ni kena sabar, kena terus buat. Jangan cepat bosan dengan apa benda yang kita buat. Okay, ini yang paling penting tuan-tuan. Ini yang paling penting dan paling mustahak sekali. Konsisten ni sangat penting. Okay. Kalaulah dulu tuan-tuan mungkin sekarang ni tengok pendapatan saya cakap sebulan saya dapat lebih kurang dalam 61,000. Oh, cakap, wow, banyak. Memang banyak tuan, memang banyak. Sampai duit tu tak boleh nak handle. Duit tu tak boleh nak handle. Saya bukan nak kata apa lah tuan. Lepas ni bonus tahunan masuk kan. Saya tak tahu lah bonus tahunan dah masuk ke belum. Bonus tahunan dah masuk ke belum saya tak tahu. Dah masuk ke? Belum lagi masuk Okay. Saya boleh katakan kalau bonus tahunan masuk, saya punya komisen saja masuk, campur sedikit, adalah untung sikit, saya rasa bulan je saya boleh saving lebih kurang dalam 100,000. Okay. Sebenarnya menunjukkan kepada rakan-rakan kat sini, bukan saya nak tunjuk apa yang saya ada, tapi saya nak menunjuk kepada tuan-tuan, saya jual barang RM10 tau. Saya jual barang RM10. Saya pergi pos laju, saya pergi hantar barang, bang ni SIM card, saya jual barang RM10. Orang tengok apa bisnes kita buat tu macam bisnes cokia je, macam bisnes kecil je. Tapi apa yang kita dapat tu tuan dalam bisnes ni bukan main-main tuan. Okey, bukan main-main. Benda ni boleh jadi satu pendapatan yang sangat besar. Kalau saya boleh dapat tuan-tuan, orang lain mesti boleh dapat. Kalau tuan-tuan tengok, saya pun dah rasa macam wow. Tuan-tuan, ada orang yang pendapatan 6 angka sebulan tuan. 6 angka sebulan. Saya tak tahu macam mana dia handle duit tu. Jual apa tuan? Jual apa yang barang yang tuan buat sekarang ni. Jual SIM card RM10. Ini dia tuan, bisnes ni. Tak ramai orang yang nampak peluang dalam bisnes. Itu sebab saya kata, sebenarnya ada 50 orang yang sedang menonton live ni. Anda semua ni sebenarnya boleh dapat pendapatan banyak. Cuma masalah dia satu, dia susah sangat nak konsisten. Saya bukan nak ajar dia konsisten, daftarkan 50 orang sebulan, 100 orang sebulan. Tidak tuan, tidak. Saya tahu kita ada pekerjaan kita masing-masing, kita ada bisnes kita masing-masing, kita ada komitmen kita masing-masing, kita ada keluarga kita masing-masing. Tapi tuan-tuan, apabila buat bisnes ni, tak kisah walaupun kecil pun kita punya pendaftaran, yang penting kena konsisten. Sebab satu masa tuan-tuan akan dapat pendapatan banyak juga. Jangan cepat boring tuan. Inilah masalah kita. Kita selalu sangat cepat boring. Seperti yang saya bagi tahu, pada peringkat awal, macam mana pendapatan saya boleh boom, boleh lebih daripada 5 angka, boleh cecah 10,000 ke atas. Ia adalah disebabkan apabila saya breakthrough, saya punya pendaftaran tu 400. Cecah 400 pendaftaran tu, itu yang menjadikan pendapatan saya tu lebih dari 10,000 sebulan. Ini saya cerita bukan sekali tuan. Ini pendapatan tu bulanan. Komisen top up, orang tiap-tiap bulan top up. Tuan-tuan nak dapatkan 400 tu, saya pun main makan masa 2 tahun. Tuan-tuan boleh buat secara enjoy saja. Katakanlah kalau tuan-tuan tak mampu nak daftar lebih, buat 10 sebulan. Jual SIM card RM10 tu 10 keping je. Ada orang boleh jual barang tu harga ratus-ratus. Ada orang boleh jual barang tu harga lebih daripada RM10, RM50, RM100. Boleh jual sampai ribu-ribu unit. Boleh jual sampai beratus-ratus unit sebulan.
Takkan nak jual SIM card barang yang RM10 tu, nak jual 10 keping sebulan bersusah kan? Okay, enjoy, buat 10 keping tapi konsisten setiap bulan. Cukup 3 tahun, tuan-tuan dah ada lebih kurang dalam 360 orang. Okay, dah ada lebih kurang dalam 360, ibaratnya 400 orang. Maksud tu pendapatan tuan-tuan dah banyak, lebih daripada RM10,000. Percayalah kata saya, benda ni akan boleh ada. Okay, cuma itulah masalah orang ni, dia susah nak buat benda tu. Mungkin dia boleh buat pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat dia dah hilang. Tengok dah tak ada dah, mana budak ni. Sama macam live ni. Tuan-tuan kalau nak tahu, dalam grup Info Tun Wow ni, saya dah cipta grup ni daripada tahun lepas lagi. Daripada tahun lepas lagi. Sekarang tahun 2020, 2019, 2018 saya buat. InsyaAllah tak silap saya akhir 2018 ataupun awal 2019. Grup ni dah setahun lebih dah. Setiap minggu tuan, saya boleh pastikan saya buat live. Setiap hari Rabu live akan diadakan. Saya boleh pastikan saya buat. Bayangkan tuan, dah setahun lebih. Boleh dikatakan setiap minggu saya akan buat live setiap hari Rabu. Bermula daripada live saya buat dekat office, lepas tu saya buat dalam kereta, saya buat kat bilik, semua setiap Rabu saya pastikan saya buat. Saya boleh konsisten setahun lebih. Ini buat live tuan. Sebab tu saya kata dalam bisnes ni, apa saja bisnes yang berjaya, jawapan dia simple. Kita boleh konsisten buat benda yang sama. Jangan cepat boring. Kita tak boleh boring. Bila kita boring, benda tu dia akan menggagalkan kita. Konsisten buat, kita ada target kita sendiri. InsyaAllah memang kita boleh berjaya. Okay, kita tak perlu risau. Saya kadang-kadang saya ada satu orang cerita, kawan saya ada seorang ni, dia baru sertai saya. Saya tunjukkan komisen saya tunjukkan bukti pendapatan dalam bisnes ni boleh dapat pendapatan. Tapi saya kadang-kadang saya sedih. Apa yang dia komen, dia kata, "Tuan, saya pun sebenarnya tak yakin lah tuan, saya boleh berjaya ke tak dalam bisnes ni." Kadang-kadang saya terfikir, apa yang dia fikirkan sebenarnya dalam bisnes ni? Adakah bisnes ni perlukan modal 500,000 ataupun modal 100,000 ke, modal juta-juta ke kan? Yang sampai dia fikirkan, saya tak tahulah saya boleh berjaya ke tak dalam bisnes. Sampai kadang-kadang saya cannot brain tu. Saya tak tahu apa benda yang dia fikir sebenarnya. Jadi dekat sini mungkin ada sebagai daripada rakan-rakan, saya tak tolak kemungkinan ada orang yang berfikir macam ni. Boleh ke saya berjaya dalam bisnes ni? Kat sini saya nak ingatkan kepada kawan-kawan semua. Dalam bisnes ni kawan-kawan, skop berjaya tu sangat luas. Okay? Skop berjaya tu sangat. Isu berjaya tak berjaya ni, isu ni kita tolak tepi dulu. Kita fikirkan 3 benda. Yang pertama, kita memulakan bisnes ni bukan modal 1 juta. Bukan modal 500,000. Okay? Tapi kita memulakan bisnes ni modal RM10. Dulu, awak buat bisnes ni, awak beli singkat RM10 tau. Kalau awak buat pun, awak tak berjaya pun, awak beli barang tu, awak buat bisnes ni dengan barang tu RM10. Kalau awak dah tak buat pun, sama je, awak dah dapat barang dah pun. Barang tu awak dah dapat. Jadi tak ada istilah boleh berjaya tak boleh berjaya. Yang confirmnya, awak takkan rugi. Awak takkan bergaduh dengan awak punya upline. Awak takkan bergaduh dengan awak punya introducer punya. Confirm. Ini bukan bisnes macam awak buat pelaburan. Awak masuk dengan kawan awak RM100,000, RM200,000. Lepas tu awak hari-hari tak boleh tidur memikirkan, aku boleh untung ke tak boleh untung ni. Aku boleh untung ke tak untung. Tolonglah dapat untung. Ini bukan investment tuan-tuan. Ini bukan bisnes yang awak letak RM100,000, RM50,000 dalam satu bisnes lain untuk awak mengharapkan pulangan. Bukan. Ini awak pakai produk tu, awak ajak orang. Kalau gagal sekalipun, awak memang dah guna produk tu. Tadi istilah gagal. Sebab tu saya kata, awak janganlah cerita pasal berjaya tak berjaya. Awak buat bisnes RM10. Buat bisnes RM10, cara pemikiran tu macam bisnes juta-juta. Itu yang saya pelik. Kenapa ada orang yang mindset macam ni? Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita fikir berjaya tak berjaya. Tapi kita fikir dulu, kalau kita tak buat bisnes ni, katakanlah, tak apalah saya tak nak buat bisnes ni, benda tu tak ada masalah. Tapi kita kena tahu, kalau kita buat bisnes ni ataupun kita tak buat, sama je. Kita tetap akan bayar top up sampai bila-bila. Okay? Saya guna SIM card Tun Wow. Saya tak naklah buat bisnes ni, saya buang SIM card ni. Bila saya buang SIM card ni, adakah saya akan guna handphone tanpa SIM card? Tidak. Saya akan masukkan Celcom, saya akan masukkan Yo Mobile, ataupun saya masukkan Maxis. Bila saya masukkan, sama je tuan-tuan. Kita akan top up juga. Keluar duit RM30 ataupun RM50, RM100 tiap-tiap bulan bayar bil. Sama tuan.
Maknanya kalau you tak nak buat pun bisnes ni, sama, you tetap akan bayar top up juga. Kita tetap akan rugi. Kalau kita buat bisnes ni pun sama je. Saya dah untung sampai macam ni puluh-puluh ribu pun sama. Setiap bulan saya top up juga. Jadi soal je sekarang ni, jangan fikir berjaya atau tak berjaya. Fikirnya sekarang ni kita guna handphone, kita untung ke kita rugi. Itu dulu. Ini konsep je. Okay. Dan yang ketiga yang paling penting tuan-tuan, jangan difikir berjaya atau tak berjaya. Dalam bisnes ni, dia terlalu simple. Kita jangan serabutkan, kita jangan peningkan. Okay, dalam bisnes ni simple. Kita nak dapat duit, kita tak perlu berjual pada ribu-ribu orang. Kita tak perlu dah letakkan market dekat dalam Malaysia ni. Kita fikirkan satu benda. Berapa orang kita mampu daftarkan? Saya bagi tahu contoh. Katakanlah kita ni memang hidup memang hidup dalam gua. Tak pandai nak bercakap, kena tampur dengan orang. Contohlah, kan? Kalau bercerita je, kalau promote dekat Facebook je memang kena kecam dengan netizen. Contoh. Okey, kita fikirkan seteruk-teruk kita ni, berapa orang yang kita boleh daftarkan? Berapa orang yang kita boleh ajak dia tukar kepada SIM card Tone Wow ni, upgrade SIM card ni, lama-lama kekal. Contohlah kan. Katakanlah saya boleh fikirkan 10 orang je. Mak, ayah, adik-adik, kakak, isteri, anak, kawan 3 orang. Kawan kita ada 3,000. Dekat Facebook update status beribu-ribu orang like. Tiba-tiba bila jual SIM card 3 orang je nak. Contohlah. Okey. Okey. 10 orang je kita daftarkan. 10 orang je kita daftarkan. Walaupun kita daftarkan 10 orang saja tuan-tuan, kita dah berjaya dah. Tak ada istilah kita gagal kan. Kita dah berjaya dah pun. Sebab apa saya cakap macam tu? Daftarkan 10 orang, 10 orang dia top up 50. Katakanlah dia 50 kan, untuk 89 gig. Satu orang top up 50, kita dapat 10% commission. Kita akan dapat RM5. Satu orang top up RM50, kita dapat RM5. Kalau 10 orang top up 50, seorang kita dapat RM5. Kalau 10 orang kita dapat RM50. Itu dia top up bulan tu. Top up bulan depan dapat lagi RM50. Top up bulan depan lagi dapat lagi RM50. Maknanya walaupun kita daftarkan 10 orang, kita tetap dapat komisen satu bulan RM50. Kalau setahun dah berapa tuan? Setahun dah 600. 10 tahun dah berapa? 10 tahun dah 6,000 tuan. Cuba tuan-tuan ingat balik. Dulu sebelum aku guna SIM card Tone Wow, 10 tahun lepas aku guna SIM card Tone Wow, berapa posen, berapa ringgit ataupun berapa ribu yang telco tu masuk dalam akaun bank? Tanya balik, dulu guna SIM card apa? SIM card U-Mobile. Okey, sebulan top 50. Okey, tanya selama 5 tahun guna SIM card tu, selama 10 tahun guna SIM card tu, berapa yang U-Mobile bank in kan ke dalam akaun bank tuan-tuan? Berapa yang dia bank in kan? Ada tak dia call ataupun dia bagi SMS, salam, saya dah masukkan RM100 ke dalam akaun bank tuan. Enjoy. Ada? Tak ada tuan-tuan. Saya yakin dan percaya telco-telco lain yang tuan-tuan pakai tu, kalau dia hantar SMS pun dia akan hantar 2 benda. Satu, maaf, baki tidak mencukupi. Saya bukan saja fikirkan tentang soal macam mana saya nak buat iklan supaya saya dapat ramai pelanggan. Saya kena fikir tentang stok. Mana nak dapatkan stok? Nak kena beli daripada China, nak kena fikir stok. Saya nak kena fikir barang tu kena sampai custom, kena lepas macam mana. Saya kena fikirkan soal in-out duit saya. Saya kena fikirkan soal bayar staff. Saya kena fikirkan soal marketing. Saya kena fikirkan soal office, nak bayar office. Bil air, bil api. Saya kena fikirkan soal nak menjaga hubungan dengan staff, apa dan sebagainya. Okey? Banyak benda tuan-tuan kita nak kena fikir bila kita buat satu bisnes. Tapi bila kita jual SIM card, kita tak payah fikir pun semua benda tu. Sebab apa tuan-tuan? Kita hanya perlu ajak orang guna SIM card. Dia contoh, dia tu dah guna SIM card ni. Dia pergi top up dekat kedai Acong sebelah. Acong, saya nak top up 50. Dia top up 50, kita tak payah fikir Acong tu siapa nak bayar sebab dia jual top up Digi kita. Kita tak payah fikir. Company yang fikir. Kita tak payah fikir kedai yang dia pergi top up tu, kedai Acong tu siapa nak bayar sewa kedai tu. Kita tak payah fikir. Company yang deal dengan dia. Kita tak payah fikir sistem yang tolong top upkan Digi tu, jual top up Digi macam mana dia nak asingkan duit tu komisen kita. Tak payah fikir. Company yang fikir. Kita tak payah fikir bila dia dah top up 50, company akan simpan duit tu 21 hari bulan, dia akan masuk dekat dalam bank. Tak payah fikir. Company yang fikir. Okey? Bonus tahunan macam mana? Company yang fikir. Kita tak payah fikir insentif kempen. Contoh macam bulan ni kempen 50,000. Tak payah fikir. Company yang fikir kan. Kita tak payah fikir SIM card tu macam mana dia punya cover nak bagi menarik. Macam mana SIM card tu kita nak fikir plan apa, top up 50 dapat 89 gig. Macam mana nak check baki, nak buat buku apa semua.
page apa, kita tak fikir. Semua benda tu company dah uruskan. Kerja kita promote saja SIM card ni, ramaikan pelanggan. Kalau benda tu pun tuan-tuan tak boleh nak buat, tuan-tuan jangan buat bisnes lain tuan-tuan. Tuan-tuan memang tak layak. Bisnes lain jauh lebih mencabar. Daripada A sampai Z dia kena fikirkan. Tuan-tuan bukan buat bisnes sekarang ni tuan. Tuan-tuan hanya menjadi ejen saja. Tuan-tuan ni ejen kepada satu produk owner yang lain. Tuan-tuan hanya menjadi ejen saja. Kalau tuan-tuan menjadi ejen, nak tolong jualkan barang orang pun tak boleh buat. Macam mana tuan-tuan nak buat bisnes? Okay. Saya ada terbaca satu status daripada Ainon kan. Mungkin tuan-tuan kenal lah, dekat Facebook dia ni orang famous. Dia ada cakap, satu bisnes, untuk kita dapatkan satu bisnes ni yang jualan kita tu akan bertahan bertahun-tahun lamanya, adalah yang di mana bisnes ni kita jual produk yang mana untung marginnya kecil, harganya pun murah. Apabila produk yang kita jual tu modalnya sangat kecil dan margin dia pun kecil, sebab modal pun kecil, mestilah marginnya kecil, untungnya kecil kan. Benda ni walaupun kita dapat untung dia kecil, tapi kita boleh main volume, satu masa dia akan jadi besar. Bisnes yang macam ni biasanya dia akan bertahan sangat-sangat lama kan. Sangat-sangat lama. Tuan-tuan boleh tengok satu status dia. Bila saya terbaca status tu tuan, saya terus terfikir, alhamdulillah, apa yang aku buat ni betul. Sebab bisnes yang aku jual, produk dia RM10. Sangat murah. Semua orang boleh beli. Daripada orang kaya sampai orang miskin, semua ada RM10. Bisnes kita, modal kecil, margin kecil, semua orang guna barang ni. Perempuan, lelaki, tua, muda, semua guna. Tak ada masalah. Bisnes kita, apa yang bagusnya, kita menjual produk orang. Bila kita menjual produk orang, kita tak payah fikir macam mana bayaran gaji, macam mana nak bayar bil, macam mana nak bayar office tu, macam mana nak bayar kedai yang tuan jual top up kita, macam mana pendapatan kita nak masuk. Kalau kita dapatkan ramai orang, kita punya ejen tu buat kerja macam kita, siapa yang nak tolong bayarkan ejen kepada ejen macam nak bayar. Kalau kita dah naik rank infinity, siapa yang nak bayar komisen bawah-bawah tu, semua kita tak payah fikir. Benda tu company akan kira, company akan bayar. So kita ni dah jadi satu business, satu ejen, satu produk yang dah komplit, murah, semua orang guna, pendapatan kita repeat sales setiap kali dia top up. Bisnes ni ada networking, di mana kerja kita bukan saja cari pelanggan. Kalau pelanggan tu pun dia buat bisnes ni sampai bawah-bawah dia kembang, kita tak payah fikir. Itu semua pun kita akan dapat. Jadi pada saya bisnes dah sangat perfect tuan. Okay, pada saya dia dah sangat perfect. Kita dah tak payah nak pening-pening kepala dah. Kerja kita hanya fikir apa? Macam mana aku nak ramaikan pelanggan? Macam mana aku nak konsisten capai target pelanggan sekian-sekian macam ni setiap bulan? Itu saja kita fikirkan. Kalau benda itu pun kita tak boleh nak fikirkan tuan-tuan, tak payah berniaga lah. Tak payah buat bisnes. Okay, simple. Jadi itu sebab saya kata, kita sebenarnya dia bertuah nampak peluang dalam bisnes ni. Okay, macam contoh Tuan Joe Mikuru kan, singkat dah baik, tapi kita nak fikir basic data kepada high speed kepada basic, kita nak kurangkan basic, nak kurangkan high speed. Benda-benda tu sebenarnya tuan-tuan, minta maaf saya kata, kita tak perlu fikirkan. Kita tak perlu fikirkan. Mereka dah ada database tuan. Mereka dah ada database. Takkan tak ada orang komplain. Mereka dah call CS, kita dah bagi tahu apa sebab. Dia akan buat study sendiri dan dia akan apply sendiri, dia akan buat sendiri. Kita tak payah fikir benda-benda yang kita tak boleh buat. Kenapa kita nak fikir benda yang kita tak boleh buat? Baik kita fikir benda yang kita boleh buat. Okay? Fikir benda yang kita boleh buat. Jangan fikirkan benda-benda yang company punya isu. Sebab kita kena tahu, plan data ni bukannya company yang datangkan 100%. Company kena deal dengan DG. Dia kena beli. Bukannya dia yang fikir, oh aku nak buat 89 gig lah. Tak apalah, aku nak buat 91 gig lah. Nak tambah sikit, aku nak buat unlimited call. Bukan semudah macam tu tuan-tuan. Dia tak semudah macam tu. Dia kena deal dengan DG, dia kena beli plan tu, dia kena tawar, dia kena ada deal. Saya dengar cerita untuk dapatkan data 89 gig tu pun kena bayar lebih kurang dalam 200,000 USD. Okey. Bukan mudah tuan untuk deal benda tu. Suddenly tiba-tiba tuan datang, apa kata kalau kita ubahkan high speed macam ni? Oh, tuan ingat ini macam tu ke? Dia semudah macam tu. Dia bukan macam tu tuan. Dia tidak semudah macam tu. Jadi kita tak perlu fikir benda-benda yang susah macam ni. Lebih baik kita fikirkan benda yang di bawah kawalan kita. Contohnya macam mana? Macam ni kita ramaikan pelanggan. Tak ada masalah tuan-tuan. Kita takkan mati pun kalau kita benda tu tak bertukar. Tuan-tuan nak tahu tak, dulu masa saya buat Tone Excel dulu, satu keping singkat RM100. Saya tak pernah komplain pun tuan-tuan.
Saya tak pernah komplain pun. Apa kata SIM card ni kita jatuhkan harga daripada RM10? Saya tak pernah fikir pun macam tu. Okay. Ismak, antara kawan saya ni, daripada kawan saya dulu masa saya main bola lagi. Okay. Dia pun tahu, dulu dia sama-sama dengan saya jual SIM card RM100. Tak perlu nak banyak cakap kan. Tak boleh cakap, jual SIM card RM100, harga RM38 1 gig. Ada tak saya bising? Saya tak bising pun. Kita jual. Sebab apa? Sebab benda tu adalah di bawah kawalan HQ. HQ dia sendiri akan tahu. Dia akan tengok, dia akan compare dengan opponent. Oh, benda ni masalah, dia akan tukar. Benda tu hal dia. Kita tak perlu fikir ke benda tu. Yang kita fikir apa? Macam mana kita ramaikan pelanggan kita. Itu je. Sebab itulah, kadang-kadang tuan-tuan, kita kena fikir. Dalam bisnes, kita dah nampak peluang dalam bisnes ni sangat besar. Kita dah nampak kan, benda ni sangat besar, potensi dia sangat besar. Kita bersyukur sebab kita jumpa peluang macam ni. Kita nampak orang top up, kita boleh dapat duit. Setiap kali dia top up, kita tak akan putus dapat duit. Walaupun rangkaian kita berkembang ke apa macam mana pun, walaupun dekat level 4, 5, 6, level 100 sekalipun, semua kita akan dapat duit. Kerja kita hanya ramaikan saja. Nanti satu masa bila dia berkembang, kita akan dapat duit. Tiap-tiap bulan dia top up dapat duit. Tak kira dah ada top up kat mana-mana, kita tak dapat duit. Kita dah nampak dah potensi dalam bisnes ni. Kita dah faham dah, benda ni kalau aku tak buat memang rugi. Bila kita dah nampak kelebihan, kita kena siap bersedia. Mesti ada kekurangan juga. Kekurangan ni macam mana? Macam tuan cakap tadi. Mungkin kita nampak sedikit-sedikit kekurangan macam ni. Kita tak akan boleh betulkan. Sebab dalam bisnes, mesti ada kelebihan, mesti ada kekurangan. Kalau kita boleh terima kelebihan apa yang company bagi, kita juga kena terima kekurangan apa yang company ada. Kita suka dengan produk ni, tapi kita kena siap bersedia. Bila dia ada kelemahan produk tu, kita kena terima juga. Kita tak boleh nak minta semuanya perfect. Ibaratnya macam ni lah. Awak nak kahwin, awak nak mencari calon bini. Okey, kita nak mencari calon bini. Okey, aku nak perempuan ni mesti kurus, mesti meletup punya. Okey, cantik, putih, gebu, cantik tutur bahasanya, lemah lembut, pandai, kaya, ada bisnes juta-juta. Tapi awak SPM pun tak habis. Macam mana tuan-tuan? Jadi kita tak boleh demand satu benda yang kita tak boleh kawal. Kita tak boleh demand satu benda yang kita tak boleh kawal. Kita demand satu, kita buat apa benda yang kita boleh kawal saja. Kita tak boleh buat, kita tak boleh nak demand ini. No. Okey. Dia senang macam ni. Kita kena tahu kita ni adalah agent. Agent, apa yang kita dapat kelebihan tu, benda ni yang kita nak. So kita kena prepare apa benda yang kekurangan dia. So kurang-kurangnya tuan-tuan, apa kurangnya yang ada dalam kita pun bisa, contoh kita nampak, benda ni kurang, benda ni kurang. Tapi benda yang lebih tu kita suka. Kurang ni kita boleh pejam mata, kita boleh abaikan. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab produk yang kita jual ni adalah produk yang kita boleh jual pada 30 juta orang. Kita boleh jual pada 30 juta orang. Okey? Takkanlah 30 juta orang semua nak basic data yang kita nak macam tu, yang data kita nak macam tu. Tidak semestinya. Contoh, kita jual pada 30 juta orang. Contoh kita jumpa satu orang ni. Okey, saya offer 89GB unlimited call. Okey, 89GB ni pecahan dia macam ni. 64GB social, 10GB high speed, 15GB basic. Unlimited call macam ni, 50 jam. Saya tak nak lah plan ni. Sebab apa? Saya nak yang high speed tu biar 15GB. Yang basic 10GB. Saya nak macam ni. Takkanlah disebabkan tu tuan tak boleh buat bisnes ni. Tak masuk akal. Satu orang tak nak. Tuan-tuan, kita masih ada lagi 29.999 juta lagi. It's okay, no problem. Ada orang yang pakai SIM card tu, mungkin dia bayar RM50, dia dapat 30GB saja. Dia bayar RM50, dia dapat 20GB saja. Ada yang bayar sampai RM300, saya jumpa, dapat 40GB saja data. Jadi why not kita target orang-orang yang betul-betul ada masalah, yang kena dengan kita punya targeted prospect punya, kita close dia. Dalam bisnes ni tuan, kita kena tahu jalan yang kita nak pergi ni. Contoh, saya duduk Selangor, Banting, saya nak pergi Rawang. Okay? Banting, saya nak pergi Rawang. Kalau kita daripada Banting, kita nak pergi Rawang, kita tahu jalan sekarang ni banyak jam. Kita jangan pergi jalan jam. Kita ambil jalan yang kita dah waste siap-siap. Okey, kita tahu jalan ni, jalan ni clear. Kita pergi jalan kat situ. Jangan kita lalu pergi jalan-jalan yang dah confirm kita tahu jam. Sama juga dalam bisnes. Kita dah tahu produk kita ni ada kelemahan ni, kelemahan ni. Budak yang dia nak pada kelemahan kita, jangan jual pada budak yang nak kelemahan tu. Kita jual pada budak yang memang nak kelebihan kita. Itu tuan.
Okey, jadi kita tak perlu nak komplain apa benda yang kelemahan dia. Kelemahan tu, okey, kita tahu benda ni kelemahan kita. Jangan jual pada orang yang suka pada kelemahan. Jual pada orang yang nak pada kelebihan kita. Ramai lagi orang yang tuan yang tak cukup data, yang tak cukup call macam tu. Ramai orang yang perlukan duit. Jadi kita fokus pada apa kelebihan yang kita ada. Begitu tuan. Okey. Jadi dalam bisnes ni kita tak perlu pening-pening. Orang baru yang sertai bisnes ni, tuan-tuan tak payah pening-pening. Boleh berjaya atau tak boleh berjaya bisnes ni. Tuan-tuan just enjoy. Just enjoy saja apa kerja tuan-tuan. Ramaikan sedia pelanggan. Tuan-tuan tak payah fikir komisen macam nak bayar, berapa ramai orang-orang bawah-bawah tu macam mana nak dibayar, orang top up macam mana kita nak dapat, bawah kepada bawah kita rasa. Kita tak payah benda tu. Okey? Kita tak payah fikir. Semua tu company dah uruskan. SIM card apa semua, komisen semua, plan semua company dah uruskan. Kerja kita hanya ramaikan pelanggan saja. Hari-hari kita fikir macam mana kita nak ramaikan pelanggan. Sebab dalam bisnes ni konsep dia simple. You cecah 400 orang level 1, komisen you 10,000 dan ke atas. Okey? Cecah saja 400 orang level 1, komisen kita boleh dikatakan 10,000 ke atas. Jadi kerja kita, macam mana aku nak ramaikan 400 orang? Okey, aku tak boleh buat sekarang 400 orang. Okey, you boleh buat berapa sebulan? Saya boleh buat 10 orang. Okey, kalau boleh buat 10 orang, maksudnya kalau setahun dah jadi 120, 3 tahun dah jadi 360 orang. Okey, konsisten buat 3-4 tahun. Pasti akan dapat hasil. Pasti akan dapat hasil. Saya tak pernah jumpa lagi orang yang dah lama buat, dia tak dapat hasil. Kalau dia terus buat konsisten, mesti dia akan dapat hasil. Saya jumpa Tuan William. Daripada dulu pendapatan dia RM20 pun tak sampai. Dan sekarang ni RM300, RM500 dah ada. Sebab apa? Sebab dia buat, dia terus buat. Dia percaya, dia ramai kerja pelanggan. Nama dah ada. Saya jumpa Tuan Mikdad. Dulu peniaga yang saya cakap tadi, saya bawa ceritakan, jual goreng pisang dekat depan sekolah. Saya ingat sampai sekarang lagi tuan. Pendapatan dulu 400, 300 macam tu. Bolehlah buat backup. Jual pisang goreng, jual peniaga, penjaja. Ada pendapatan yang pendapatan dia punya pendapatan hakiki dia, berniaga. Jual singkat RM300, RM200 masuk. Okey lah. Sekarang tuan-tuan, waktu COVID, pendapatan tu dah tak boleh. Berniaga dah tak boleh. Sekarang komisen dia berapa tuan? RM3,000. Okey. Saya jumpa Cik Amirah Hanim ni. Dulu saya ingat lagi dia. Pendapatan ratus-ratus, kecil 200. Saya ingat masa tu saya sapa ke CJ sebab dia ni rajin buat. Sekarang pendapatan dah RM3,000 kan? RM2,000 lebih RM3,000. Sebab apa tuan? Sebab dia daripada dulu sampai sekarang dia masih buat. Okey, lepas ni Tuan Syahrian pula. Satu masa semua orang akan dapat pendapatan ni. Cuma satu benda yang dia kena fikir, dia kena terus buat. Dia buat je. Mesti akan ada dapat hasil tuan-tuan. Akan dapat hasil. Percayalah kata saya, mesti akan dapat hasil. Cuma tuan-tuan kena yakin. Terus buat konsisten. Macam saya cakap daripada awal tadi, saya dah bagi tahu daripada awal tadi. Masalah kita ni, bila kita buat bisnes ni, bukan sebab bisnes ni tak bagus. Bukan sebab produk ni tak bagus. Sebenarnya yang tak bagus adalah diri kita. Okey? Sebenarnya yang tak bagus ni adalah diri kita. Diri kita ni yang tak bagus sebab apa? Sebab kita ni cepat boring. Okey? Bila kita buat 4 bulan, buat 5 bulan, tiba-tiba hilang. 4 bulan, 5 bulan, tiba-tiba hilang. Tahu-tahu dah buat benda lain dah. Dia tak boleh sabar. Dia cepat boring. Ini yang saya nak katakan. Cuba tuan-tuan bagi peluang pada diri tuan-tuan. Buat saja slow-slow. Buat sampai cecah 400 level 1. Tuan-tuan somebody. Tuan-tuan mesti akan ada title dalam bisnes ni. Mesti ada nama dalam bisnes ni. Itu saja. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang yang berjaya dalam bisnes ataupun bisnes lain, tuan-tuan nak tengok orang ni berjaya. Orang ni bukanlah hebat mana. Tak ada rahsia mana pun dia. Satu, pertama, rezeki dia lah. Itu yang paling utama kan, rezeki. Rezeki ni sudah dicatatkan 1000 tahun dahulu lagi. Dah cakap orang ni memang dia akan ada rezeki sekian-sekian macam ni. Yang kedua tuan-tuan, dia berjaya disebabkan apa? Sebab dia bertahan. Dia bertahan daripada dulu sampai sekarang, benda ni je yang dia buat. Tapi tak ramai orang yang ada satu mindset bertahan. Dia cepat boring. Jadi benda ni yang sangat penting yang tuan-tuan kena bertahan. Hari-hari buka tuan. Daripada tahun 2014, tahun 2014, daripada saya tak ada apa-apa dulu, komisen RM53. Saya ingat dulu first yang orang saya suruh sharing, masa tu saya ingat Kak Linda, dia panggil saya, suruh saya berdiri, saya sharing apa yang saya dapat apa. Masa tu saya ingat lagi, saya sharing komisen saya masa tu RM2,800. Siapa tahu tuan, siapa sangka masa saya sharing RM2,800 dan sekarang saya duduk kat dalam kereta ni, saya sharing sekarang ni komisen saya RM61,000. Siapa yang tahu tuan? Tak ada orang tahu dan saya pun tak pernah duga. Tuan-tuan nak tahu tak? Pada tahun lepas
tahun lepas bulan 11, komisen saya adalah 28,000. 28,000 tuan. 28,000 sebulan. Bayangkan tuan, bulan 11. Sekarang bulan 4, komisen saya berapa tuan? 61,000. Siapa duga tuan? 12, 1, 2, 3, 4. 5 bulan saja dia naik double. Tak ada orang boleh tahu benda ni. Kita buat saja. Kita fikir bukan banyak atau sikit komisen ni. Kita jangan fikir banyak sikit. Banyak sikit itu semua rezeki, itu semua kuasa Tuhan, kan, kuasa Allah. Apa adalah kita buat bisnes ni adalah untuk passive income. Sebab kita takkan tahu bila mana yang kita mampu cari duit. Kita takkan tahu bila waktu kita boleh cari duit. Okey, tuan-tuan. Siapa tahu tuan-tuan, tahun ni adalah tahun Covid. Ramai orang ingat tahun 2020 ni tahun kereta terbang, tahun yang lebih canggih, tahun yang lebih teknologi canggih. Alik-alik tahun 2020 ni tahun semua orang duduk rumah, semua orang hilang pendapatan. Siapa yang tahu? Tak ada satu orang pun tahu kan. Kita tak tahulah, kalau ada orang tahu yang benda-benda tu kita tak ambil tahulah. Okey. Tak ada orang pun tahu benda ni. Satu orang pun tak tahu. Tahun 2020 ni adalah tahun semua orang hilang pendapatan, ekonomi recession, minyak jatuh harga teruk, ekonomi dah terumbang-ambing, semua orang yang bergantung pada pendapatan harian. Kawan saya yang ada kilang last kali sekarang ni jual roti john tuan, jual roti john. Okey, tak ada orang pun boleh tahu benda-benda ni berlaku. Ekonomi langsung habis teruk, semua hilang pendapatan tahun 2020 ni. Jadi apa yang saya nak menapakkan kepada tuan-tuan ni, kita tak akan tahu masa depan apa jadi. Ini baru saya cerita Covid. Belum lagi saya cerita kita dibuang kerja. Kita tak tahu sampai bila company bayar. Kita tak tahu bisnes yang kita ada sekarang ni, yang tengah laju sekarang ni, sampai mana dia boleh bantu kita. Kita tak akan tahu. Kita tengok dekat Facebook, orang yang gah dengan bisnes jual tudung lah, apalah, orang kaya, artis lah, gah dengan kaya adik. Tahu-tahu sekarang ni pun minta bantuan kerajaan, pun berebut dengan orang-orang susah nak minta bantuan kerajaan. Kita tak tahu. Okey. Apa yang saya nak nampakkan kepada tuan-tuan, kita tak tahu bila waktunya langit tu dia tak cerah. Sekarang langit kita sedang cerah, kita tak tahu waktu masa hadapan sama ada dia cerah ke tak. Tapi apa yang penting yang kita pasti tahu, langit tak akan selalu cerah. Tak akan selamanya cerah tuan-tuan. Bila saya cakap langit tu tak selamanya cerah, contohnya apa? Waktu ni Covid jadi. Kan? Ataupun mungkin waktu tu yang terjadi kita dibuang kerja, bisnes kita tak berjaya, ataupun lebih teruk kita jatuh sakit. Bila kita jatuh sakit, hilang terus pendapatan, tak boleh nak kerja, habis. Jadi kita kena bersiap sedia pada waktu langit tak cerah ni. Langit tak cerah ni, benda ni pasti ada tak? Benda ni pasti ada tuan-tuan. Paling teruk pun kalau kita tak, kalau pekerjaan yang kita tu akan terus company bayar ke, ataupun bisnes kita akan sentiasa meletup pun, paling teruk sekalipun kita pasti akan mati. Betul tak tuan-tuan? Jadi kita kena bersiap sedia benda ni. Cara untuk kita bersiap sedia memang satu jalan saja tuan-tuan, passive income. Kalau tuan-tuan nak buat passive income, tuan-tuan tak ada passive income, memang tuan-tuan akan terus cari duit sampai bila-bila. Senang cerita, minta maaf saya cakap, kita akan cari duit sampai mati. Okey, nak atau tak nak, tuan-tuan kena ada passive income. Nak ada passive income bukannya mudah tuan-tuan. Tidak semua bisnes perniagaan yang ada passive income. Tak akan ada tuan. Jarang kita tengok. Dan passive income yang kita nak dapat ni banyak cara. Rumah sewa, simpan duit dalam bank juta, lepas tu boleh bagi dividen. Kita boleh buat bisnes yang mendatangkan passive, jual minyak ke, petrol, jual makanan-makanan keperluan macam beras dan sebagainya. Banyak sebenarnya benda-benda yang boleh cipta passive income. Banyak. Tapi masalah dia modal kan. Modal. Kita nak buka satu kilang beras. Beras semua orang makan nasi. Kan? Waktu PKP pun orang makan nasi. Lagi kuat makan nasi lah kan. Okey. Petrol. Petronas, petrol minyak kan. Nak atau tak nak, petrol tetap akan digunakan. Tapi sekarang ni tengok harga jatuh kan. Okey. Ataupun rumah sewa. Nak tak nak sewakan rumah ataupun bisnes kita panggil property. Benda-benda ni adalah satu bisnes-bisnes, satu benda yang boleh mendatangkan passive income. Tapi benda ni soal dia adalah modal yang besar kan. Modal yang besar. Tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan hebat macam mana buat bisnes, okey, tuan-tuan boleh simpan duit banyak. Tuan-tuan, kalau kita simpan duit dalam ASB sekalipun, kalau kita nak dapatkan 5,000 sebulan passive, kita perlukan simpanan sekurang-kurangnya 1.2 million. 1.2 million. Di mana nak cari duit banyak tuan-tuan? Sekarang ni sudah ada satu perniagaan, ada satu peluang untuk kita buat passive income. Macam kita buat kilang
beras ke, kita ada satu bisnes petro macam Petronas ke apa yang passive income, tapi modal dia RM10, jual SIM card tuan. Payah nak buat company telco macam Maxis, Telco buat pencawang. Tak payah tuan nak buat pencawang, nak bayarkan staff-staff yang berpuluh ratus orang. Dia nak buat satu menara ataupun HQ yang bayar beribu-ribu. Okey, pakai kod apa semua, tak payah. Kita buat satu bisnes telco tonua macam ni, kerja kita edar SIM card santai-santai. Tapi kita boleh dibayar tuan. Setiap kali orang top up, tiap-tiap kali tu kita akan dapat duit. Kalau tuan-tuan nak tahu betapa bukti passive income-nya yang pertama ni, sekarang dah 10 tahun masih lagi membayar sampai sekarang. Sebab apa dia masih membayar tuan? Sebab sampai sekarang orang masih top up. Okey. Dan yang kedua yang tuan-tuan nampak waktu Covid macam ni, nampak bukti pendapatan tu, company ni masih membayar sebab orang masih top up. Jadi kita dah nampak satu peluang macam ni, bina passive income daripada modal yang kecil macam ni. Kita buat saja tuan. Jangan fikir orang lain, jangan fikir masalah orang lain. Jangan fikir susah ataupun tak susah untuk buat bisnes ni. Kita cari jalan. Kerja kita hanya ramaikan saja pelanggan. Okey. Jadi itu saja. Jadi saya harap mudah-mudahan apa perkongsian saya pada hari ni dapat sedikit sebanyak membuka mata tuan, dapat memahamkan tuan apa itu sebenarnya bisnes. Jadi saya harap mudah-mudahan tuan-tuan dapatlah sesuatu dalam bisnes ni kan. Okey. Kadang-kadang ramai orang dia tak faham kan. Ramai orang tak faham. Ramai orang dia ingat dia suka jual SIM card. Tak ada orang suka jual SIM card. Kita buat bisnes ni bukan sebab jual SIM card, tapi kita nak bina passive income. Okey, kita tak tahu bila waktu langit tu yang tak cerah. Ada orang dah sedar langit tak cerah sekarang. Ada orang dia tak sedar lagi. Okey. Bina daripada sekarang. Percayalah tuan, kalau tuan-tuan masih bersama dengan Tuan Wow, masih aktif buat konsisten buat 3-4 tahun, percayalah kata tuan-tuan, tuan-tuan adalah somebody satu masa tu nanti. Mesti. Okey, adalah somebody. Mesti akan dapat sesuatu. Okey. Jadi saya harap sedikit sebanyak tuan-tuan dapat. Minta maaf jika line slow ke ataupun kata-kata saya ni agak mengguris perasaan. Memang macam ni lah. Saya memang suka cakap macam ni. Saya cakap dengan adik-adik saya pun apa ke, marah ke, macam ni lah. Jadi saya harap tak ada orang yang terasa lah. Kalau yang terasa, saya minta maaf. Ini saya minta maaf sangat. Kan? Tapi niat saya tak marah. Tapi niat saya nak menampakkan kepada rakan-rakan semua macam mana bisnes ni bantu saya, ahli keluarga saya. Macam tu lah saya nak tuan-tuan rasa apa yang saya dapat. Saya nak tuan-tuan rasa macam mana saya rasa, macam mana benda ni bantu kan. Walaupun tuan-tuan tak boleh dapat besar ke macam saya ke macam orang lain ke, tapi sedikit sebanyak mesti dia akan membantu tuan-tuan punya. Esok tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh kerja ke, tuan-tuan bekerja, tiba-tiba bulan-bulan 21 hari bulan masuk 2,000, saya percaya tuan-tuan, tuan-tuan akan tersenyum punya. Mesti akan tersenyum punya. Okey, tuan-tuan akan ingat apa yang saya bagi tahu benda-benda macam ni. Okey, jadi mudah-mudahan dapat sedikit manfaat lah daripada saya. Okey, semoga ia bermanfaat. Jadi sekarang ni saya nak hadiahkan top up 30 lah kepada orang yang setia menonton live ni daripada awal sampai akhir. Okey, jadi orang yang pertama yang saya nak bagilah, saya top up 30 ni saya akan pecahkan kepada 3 orang. Yang pertama top up 10 kan. Kalau 3 orang mana RM10 lah. Yang pertama saya akan hadiahkan kepada Tuan Ismaki lah. Tuan Ismak ni, pada awal tadi tengok je live saya sampai sekarang. Walaupun ban saya, tapi saya hadiahkan dia sebab dia aktif top up. Okey, Ismak. Ni kawan saya waktu saya main bola dulu ni. Okey. Yang kedua yang saya nak hadiahkan, okey, adalah sudah tentulah orang yang aktif tonton live ni juga. Okey. Yang itu Tuan Zikri. Tuan Zikri. Dia ni pun aktif tonton live saya daripada awal sampai akhir. Tuan Zikri. Okey. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, saya nak hadiahkan kepada Tuan Roshid. Tuan Roshid. Ini pun tonton live saya daripada awal sampai akhir tadi. Jadi saya harap 3 orang ni boleh WhatsApp saya lah untuk saya masukkan top up RM10 kepada dia, ataupun nak duit wallet pun boleh. Minta maaf semua yang tak dapat tu, saya minta maaf insya-Allah minggu depan kita buat. Jangan risau, memang saya akan konsisten buat live setiap hari Rabu. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya.